Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Okey, hari ni kita akan bincang lah. Cikgu akan menerangkan dan membuat ulang kaji soalan perpuasaan akhir tahun tingkatan 4. Okey, jadi kertas 2 jadi cikgu cuba selesaikanlah. Cikgu target cikgu nak buat 3 soalan lah dengan perbincangan cikgu ya. Jadi cikgu harap kamu boleh dapatlah manfaat daripada perkongsian yang cikgu buat ni. Cikgu akan bacakan soalan dan jawapan sekali lah. Nanti kamu boleh dengar dan tengok dan boleh salin soalan dan jawapannya. Okey, untuk hari ni kita tengok soalan bahagian A. Okey, ini adalah format SPM ya. Format SPM bahagian A ada 6 soalan. Jadi kamu pilih 5 soalan ya. 5 soalan. Jadi bahagian A ada 6 soalan, jadi kamu pilih 5. 5 soalan sahaja ya, pilih. Okey, jadi soalan pertama kita tengok, dia nak kamu jelaskan. Jelaskan kan. Bila kata kunci jelaskan, kamu jawab dalam bentuk huraian lah. Huraian kan. Dalam bentuk huraian. Ada 3 lah. Tengok markah dia berapa. Jadi markah dia adalah 3 markah. Jadi dia nak kamu maksud perniagaan ya. Okey, maksud perniagaan. Okey, jadi kita cuba tengok jawapan dia macam mana. Okey, dia buat dalam bentuk huraian ya. Okey. Jadi jawapannya adalah dia adalah satu aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli. Dia aktiviti urus niaga jual beli. Ini salah satu maksud yang penting lah. Jadi kalau kamu tengok dalam konteks tu, dia dah buat satu ayat yang panjang ya sebenarnya. Tapi dalam satu ayat yang panjang tu ada 3 isi lah. Kat sini dia dah pecah-pecahkan ya. Jadi dia adalah barang dan perkhidmatan. Okey, dia mesti ada penjual dan pembeli lah. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna lah. Jadi kali ni kamu boleh rujuk buku teks kamu. Kamu boleh jawapan yang panjang sekaligus ataupun kamu asingkan mengikut point dia. Jadi buat 3 lah. 3 point. Sebab kita memerlukan 3 markah kan. Okey, 3 markah. Okay, jadi ini untuk jawapan untuk soalan 1A. Okey, kita pergi pada soalan 2 ya. Okey, soalan 2 pula dia nak kamu senaraikan. Ingat kan bila kamu jumpa ya kata tugas senaraikan, nyatakan, berikan, apakah. Jadi kamu dikehendaki mengeluarkan fakta sahaja. Jadi sekarang ni dia nak konsep asas ya. Konsep asas perniagaan. Jadi ada berapa konsep asas? Jadi cikgu dah terangkan sebelum ni dengan video sebelum ni. Kita ada 6 konsep asas. Jadi markah untuk soalan 1B ni dia 5 markah. Jadi kamu kena keluarkan 5 lah. 5 asas yang kamu ingat lah. Jadi tengok jawapan dia. Okey, kat sini dia dah keluarkan 6 semua sekali. Jadi kamu pilih lah 5 daripada 6 inilah. Jadi cikgu rasa kamu ingat fakta-fakta ni. Jadi tengok tadi, bila soalan senaraikan semua fakta. Fakta kan. Fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4, fakta 5, kan, fakta 6. Jadi pilihlah 5. Kalau kamu dah buat 6 pun tak apa, backup kan. Kalau kamu ingat semua, buat 6. Jadi rasa senang soalan ni. 6 konsep asas ya, sebab kamu hanya keluarkan fakta sahaja. Jadi kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, tengok pula soalan 1C. Sama juga, kata tugas dia adalah nyatakan. Okey, nyatakan sama juga macam 1B tadilah.
Jadi menyatakan kamu kena keluarkan fakta-fakta sahaja. Okey, dia nak dua jenis aktiviti perniagaan. Dua jenis aktiviti perniagaan ya. Tengok markah dia dua. Okey, dua markah ya. Kita tengok jawapan dia. Jadi sama jugalah. Untuk soalan 1C, kamu juga keluarkan fakta dia saja. Jadi ingat aktiviti perniagaan ada dua Ada dua iaitu berasaskan barang. Dia ada dua berasaskan barang dengan perkhidmatan. Jadi fakta lah. Dia fakta Dia fakta. Okey, jadi cikgu sudah selesai untuk satu soalan satu Cikgu rasa kalau kamu baca buku ingat fakta memang boleh jawab lah soalan satu ni. Cikgu buat latihan ulang gaji soalan peperiksaan akhir tahun ni sebab kita nanti kamu pun dah standby untuk buku sekolah. Jadi mungkin nanti lepas buku sekolah tak lama tu kita ada peperiksaan pula. Peperiksaan akhir tahun ni jadi kita buat ulang gaji lah. Okey, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. Okey, perniagaan adalah tujuan menawarkan barang dan perkhidmatan. Nyatakan dua kategori. Sama juga dia nak nyatakan ni. Nyatakan kemudian keluar tahu dah fakta lah. Lepas tu dia nak kategori perniagaan. Apa dia kategori perniagaan ni? Markah dia, tengok markah dia berapa yang diperuntukkan. Jadi dua markah lah sebab dia nak fakta sahaja. Okey, jadi jawapan dia kategori perniagaan ni adalah ingat kalau kategori dia fokus, dia adalah jawapan dia adalah organisasi bermotifkan untung. Organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi kita rasa kamu dah biasa dah dengan term ni OBU dan OBBU ni. Jadi tadi soalan nyatakan, jadi kamu kena keluarkan fakta sahaja. Okey, fakta sahaja. Ini jawapan dia lah. Jawapan dia. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 2A. 2B sama juga. 2B pun dia punya kata tugas dia adalah senaraikan. Bila nyatakan senaraikan ni hanya fakta sahajalah. Jadi nak 4 jenis pemilikan 4 jenis pemilikan perniagaan. Jadi cikgu rasa soalan jawapan dia senang saja Okey. Fakta 1 hingga 4 ni. Okey, fakta 1 cikgu ambil ni Okey, fakta 1 hingga 4 ni okey adalah pemilikan perniagaan. Okey, fakta yang 5 dan 6 ni dia jenis pemilikan perniagaan juga tapi dia adalah kalau dalam kutipan kamu tu dia tulis bentuk lain. Bentuk lain pemilikan perniagaan ni. Jadi sebab bentuk lain ni adalah dia timbul selepas pelbagai inovasi lah berlaku kan. Jadi orang ni buat sebelum ni asalnya ada 4 je. Jadi dia dah tambahkan lagi disebabkan oleh pertambahan ni lah kreativiti lah kan. Dia orang tubuhkan franchise pula usaha sama. Jadi jawapan yang paling tepat adalah yang atas ni lah. Yang atas ni 4 ni. Yang ni dia adalah bentuk lain perniagaan lah. Bentuk selain 4 tu dia dah boleh kita praktikkan lah. Boleh kita gunakan dua bentuk perniagaan ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 2C. Okey, 2C. Terangkan ada beza lah. Tadi yang 2A dengan 2B dia dah soalan fakta sahaja. Jadi yang ni bila kamu terangkan seperti biasalah. Kalau kamu lupa lagi tak tahu lah Bila soalan terangkan ni dia ada fakta dan huraian. Jadi dia nak dua jenis serangkan kongsi
Okey, kita ada 5 jenis rakan kongsi ya. Kita ada 5 jenis rakan kongsi. Kena ingat fakta lah. 5 jenis rakan kongsi tu apa? Jadi pilihlah 2 yang paling kamu ingat sekali ya. Okey, tengok jawapan dia. Okey, ni dia 5 rakan kongsi ya. Rakan kongsi pertama, dia adalah rakan kongsi berhad. Yang kedua, rakan kongsi lelap. Yang ketiga, rakan kongsi biasa. Yang keempat, rakan kongsi aktif. Okey, yang kelima, rakan kongsi nominal ataupun namaan. Okey, mari kita tengok satu persatu ya. Satu persatu apa maksud rakan kongsi ni. Okey. Okey, yang pertama, rakan kongsi berhad ni dia adalah liability. Rakan kongsi ini terhad. Terhad ya. Ingat liability terhad. Itu penting tu. Kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Jadi maksudnya in case ada berlaku apa-apa terhadap perkongsian mereka, jadi hanya modal dia saja yang dileburkan. Dia tidak melibatkan aset-aset peribadi lah. Nanti ni jumlah modal yang dileburkan sahaja tiada kan. Tiada kuasa. Jadi ingat kalau berhad ni dia tiada kuasa pengurusan. Dia tiada kuasa pengurusan dan tetapi dia boleh memeriksa lah. Dia boleh memeriksa account. Dia boleh tengok lah account perniagaan ni. Jadi tu maksud dia. Okey. Jadi untuk rakan kongsi kedua pula, apa dia? Ingat kalau lelap ni dia menanggung liability tidak terhad. Okey, jika maksudnya kalau berlaku apa-apa terhadap perkongsian mereka, dia melibatkan harta peribadi lah. Ya. Dia tidak aktif dalam pengurusan sama ikut dalam berhad tadi. Ya. Dia hanya menyumbang modal sahaja. Dia sumbang modal. Jadi liability tidak terhad, dia tidak aktif dan sumbang modal. Ingat 3 tu je. Okey, seterusnya rakan kongsi biasa. Sama juga ya, dia menanggung liability tidak terhad. Dia menanggung liability tidak terhad ya. Jadi dia berhak menguruskan perniagaan. Dia ada hak lah untuk menguruskan perniagaan. Demikianlah. Okey, rakan kongsi aktif. Sama juga dia menanggung liability tidak terhad. Ya. Dan dia aktif dalam pengurusan lah. Jadi dia nama beraktif kan. Jadi dia aktif dalam pengurusan. Jadi bila dia aktif ni dia dibayar gaji bulanan lah. Dia dibayar gaji bulanan. Yang lain ni tak ada gaji. Sebab yang ni dia menguruskan, dia aktif menjalankan perniagaan tersebut. Jadi dia dibayar gaji bulanan lah. Walaupun dia rakan kongsi tapi dia dibayar gaji. Yang lain ni dia tak ada gaji dia. Dia cuma bagi modal kan. Tidak terlibat dalam pengurusan. Okey. Jadi untuk yang jenis yang kelima, dia rakan kongsi, dia tidak keluarkan modal. Dia tanpa mengeluarkan modal. Cuma nama dia digunakan. Ikutkan kuota kan. Jadi dia guna nama tapi dia tak ada keluarkan modal. Jadi dia perlu menanggung liability tidak terhad lah. Liability tidak terhad. Jadi untuk kesimpulannya, kelima-lima jenis rakan kongsi ni hanya satu jenis rakan kongsi saja yang menanggung liability terhad. Yang lain adalah tidak terhad. Okey. Jadi pilihlah 2 daripada jawapan ni lah. Pilihlah 2 daripada jawapan ni. Tadi soalan tadi adalah 4 markah kan. Soalan balik. Soalan 4 markah. Jadi dia pun dah nyatakan 2 ni kat sini ya. 2. Jadi pilih 2 daripada skema jawapan tadi lah. Okey.
Jadi cukup setakat ini. Nanti cikgu sambung pada video yang seterusnya. Okey.